Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Malam ni kita live mengejut-mengejut santai-santai. Siapa yang ada masuk tolong share. Tolong share, tolong komen supaya kita boleh berinteraksi dengan lebih baik. Okey. So siapa lagi? Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dah masuk dalam live kita malam ni, boleh tulis komen sikit, suara okey ke tak okey. Kalau suara okey, maka kita akan mulakan dalam masa 2-3 minit lagi, insyaAllah. Okey. So siapa yang nampak saya punya live ni, tolong. Okey, Anas Malik, topik apa Ustaz? Belum tahu lagi topik apalah. InsyaAllah topik emas kot. InsyaAllah topik emas. Emas sikit, lepas tu mungkin property sikit, mungkin koperasi sikit, mungkin pertubuhan sikit, insyaAllah. Okay. Alright. So siapa lagi masuk, tolong komen suara saya okey ke tak okey. Lepas tu tolong share. InsyaAllah malam ni kita akan bercakap tentang topik-topik yang pelbagai. Topik pelbagai. Okay. So ini adalah rambut PKP. Berapa hari dah kita PKP? 20 berapa hari So inilah daripada asalnya tak ada rambut langsung, tak dipotong lagi setakat PKP ni tak dipotong. Oh, background punya air. Okeylah. Bukan punya air, punya kipas kot. Okey. Okey dah. Puan Maria ada lagi punya air? Tak punya air, dia bunyi kipas, ya. Bunyi kipas. Okey. Okey. So malam ni jam merah ganas nampak? Ya, jam merah Okey. Okey, malam ni kita nak cerita tentang beli emas musim PKP Beli emas musim PKP. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lagi seminit, insyaAllah kita akan mula beli emas musim PKP. Okey, ramai orang tanya saya pasal emas musim PKP ni. Tambah-tambah pula sekarang ni memang orang kata apa? Memang minggu gaji kan. Bagi setengah-setengah orang tu minggu gaji. So apa nak dibuat dengan gaji yang ada tu? Salah satunya ialah dengan membeli emas. Okay. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada malam ni? InsyaAllah saya akan bercerita tentang beli emas musim PKP Beli emas musim PKP. Okay. So semua orang sudah tahu kenapa kita simpan emas. Yang pertamanya, ia jadi simpanan alternatif kepada kita. Kalau biasa simpan duit, biasa habis. Jadi saya nasihatkan, nak simpan lebih lama duit tersebut, kita simpan dalam bentuk gram emas Okey, yang pertama. Yang kedua, macam mana nak beli emas dan apa emas yang terbaik untuk menyimpan nilai. Okey. Emas yang terbaik untuk menyimpan nilai tak lain dan tak bukan ialah emas berbentuk jongkong ataupun berbentuk siling emas Yang kedua, berketulinan 999. Yang ketiga, mempunyai spread yang kecil. Yang keempat, yang dijamin belian balik.
Yang kelima, mudah untuk dirahnukan. Itu adalah beberapa kriteria emas yang terbaik untuk disimpan jangka panjang. Kenapa emas 999? Sebab emas 999 ialah emas yang berketurunan tertinggi. Yang kedua, kenapa bukan barang kemas? Barang kemas adalah untuk dipakai. Kalau ikut saya, pendapat saya, barang kemas ni sifatnya untuk ditunjuk, untuk ditunjuk kepada orang, bukan untuk disimpan. Dia untuk dipakai. So kalau kita beli barang kemas dengan niat untuk disimpan, untuk menyimpan nilai, untuk pelaburan jangka panjang, maka pada pendapat peribadi saya, dia adalah satu keputusan yang silap. Okay? So kalau untuk pelaburan jangka panjang, untuk menyimpan nilai, untuk disimpan, maka jangan pilih barang kemas. Pilih bentuk gold bar ataupun dinar. Itu lebih baik. Okay? Yang ketiga, kena cari emas yang berspread rendah. Spread nipis. Spread nipis. So dengan sendirinya barang kemas terkeluarlah daripada ciri ni. Sebab barang kemas spreadnya besar. Spread besar. Apa maksud spread? Orang kita panggil spread ni ialah susuk nilai. Apa maksud susuk nilai? Susuk nilai ni sebenarnya ialah beza antara harga beli dan harga jual pada satu-satu masa. Okey, harga beli sekian, harga jual sekian pada masa itu. Maknanya kalau harga beli naik, harga jual pun naik lah. Kalau harga beli turun, harga jual turun lah. Betul tak? Okey, so itu dipanggil spread. Dan ada orang tanya, kalau macam tu ada beza harga beli dengan jual, rugilah beli emas. Sebab kalau kita beli, kita jual harga lagi rendah. Ya, nak menjawab soalan tu macam mana? Tak ada orang beli emas hari ni jual hari ni. Tak ada orang beli emas sekarang jual sekarang. Yang pertama. Yang kedua, kita tak beli emas menggunakan duit yang hendak dipakai dalam waktu terdekat. Biasanya orang beli emas ni dia guna duit yang tak dipakai jangka panjang. Untuk simpanan jangka panjang, dia akan beli emas lah. Okay. So harga emas ni ada harga beli dengan harga jual. Sama macam money changer. Saya selalu buat analogi, beza harga beli emas dengan harga jual balik emas ni seperti money changer ya. Kalau kita beli sekarang harga $1 ialah RM3. Sekarang juga kita jual balik RM3 nak dapatkan $1, tak dapat lah. Tak dapat. Sebab apa? Sebab dia mesti ada harga beli dengan harga jual pada waktu-waktu yang sama. Okay. So kalau untuk memaksimalkan pelaburan kita kena tunggulah harga tu naik. Isunya sekarang ni, berapa besar dia punya susuk nilai, berapa besar dia punya spread. Sebab tu kita kena cari emas yang kecil spreadnya supaya kita tak perlu menunggu lama. Kalau dia naik sikit pun kita dah boleh jual balik. Itu maksudnya susuk nilai ataupun spread. Di KAB Gold, spread antara 6% ke 9%. Sangat nipis. Lagi besar item, lagi kecil spread dia. Berbeza dengan kedai emas. Kedai emas, barang-barang kemas ni spreadnya besar. 20%, 30%, 40%. Itu memang seorang sedia maklum. Sebab tu kalau orang kata beli emas rugi, memang rugilah. Dari sudut spread tu, kalau kita beli emas yang salah, iaitu kita beli emas barang kemas. So jangan beli barang kemas. Belilah gold bar, belilah dinar dan sebagainya. Itu akan memaksimalkan keuntungan kita, menyebabkan kita tak perlu menunggu lama kalau kita di posisi pelabur, dan juga dia akan menyebabkan kita untung dengan cepat. Okey, lagi besar lagi bagus. Sebab apa? Gramnya lebih banyak. Okey, alright. Yang seterusnya, beli emas yang mudah digadai lah, mudah dirahnukan. Sebab apa mudah rahnu? Sebab antara keistimewaan emas ni ialah kita boleh dapat tunai segera dirahnu, betul tak? Okay. So yang ni barang kemas terbaik lah. Sebab apa? Sebab salam Kaja. Waalaikumsalam. Apa khabar Kaja? Kawan saya daripada Public Gold Kaja ni. Kaja Nazimuddin ni master dealer Public Gold ni, hebat ni. Ini roommate saya bila kita pergi Balkan 2 tahun lepas pergi Balkan. Kita orang sebilik lah dengan Kaja ni, kawan lama daripada Public Gold. Apa khabar Kaja? Baik? Alhamdulillah. Semoga bisnes Kaja dan kawan-kawan di Public Gold maju jaya insya-Allah. Okey. Rahnu, kenapa nak dirahnukan? Ini juga pemahaman yang perlu dibetulkan. Rahnu bukan kewajipan. Satu, jangan beli emas sebab nak rahnukan.
Yang pertama. Yang kedua, Rahnu bukan tempat simpan gold, bukan tempat simpan emas. Okey, ada orang kata, saya beli emas nak simpan kat mana? Boleh simpan kat Rahnu tak? Maksudnya dia tak faham fungsi Ar-Rahnu. Ar-Rahnu bukan tempat simpan emas. Ar-Rahnu ialah tempat berhutang, tempat buat hutang duit, personal loan, bercagarkan emas. So nasihat saya, kalau anda ada duit, beli emas. Kalau anda perlukan duit segera, ada keperluan, bukan saja-saja pergi pajak dekat Rahnu, ada keperluan, maka gunakan, manfaatkan Rahnu untuk tunai segera. Kalau anda rasa jual lebih baik, tak nak komitmen, sebab Rahnu ada komitmen, kita kena tebus balik, kan? Dan kita kena bayar upah simpan setiap bulan, selama minimum 6 bulan, kan? Okay? So kita kena fikir semua tu. Kalau semata-mata nak pergi gadai, nak duit, nak enjoy, ataupun ada setengah-setengah ajaran tu, saya tak setuju lah. Saya tak setuju. Ada setengah-setengah cikgu-cikgu emas ni, dia mengajar kita pergi Rahnu, kita gadaikan barang kita, dapat duit, kita beli emas lain. Lepas tu kita rahnukan lagi, dapat duit, beli emas lain, rahnukan lagi. Sampai bila mau habis dah, kan? Itu tak bagus, tak sihat untuk kewangan. Sebab rahnu ni hutang. Kenapa kita kena berhutang untuk beli emas? Jangan berhutang untuk beli emas. Kalau ada duit, beli emas. Kalau tak ada duit, duduk diam-diam. Biasanya fasiliti rahnu ni digunakan untuk beberapa matlamat. Yang pertama, duit kecemasan lah. Ramai kawan-kawan yang memang terkesan dengan PKP. Ada yang dibuang kerja, ada yang diberhenti kerja, ada yang hilang pekerjaan, ada hilang sumber pendapatan. Maka ketika inilah mereka memanfaatkan emas yang telah mereka simpan sejak sekian lama untuk mendapat tunai segera, menampung kehidupan mereka, iaitu dengan menggunakan cara Ar-Rahnu. Okey, yang pertama. Yang kedua, orang-orang berniaga. Orang berniaga, mereka menggunakan fasiliti Ar-Rahnu untuk mendapatkan hutang segera. Kalau kita nak berniaga, perlu hutang. Kita biasa buat hutang dengan siapa? Dengan bank, kan? So bank ni prosedurnya sangat bukanlah sangat, tapi agak rumit. Nak kena submit form, nak kena ada assessment, nak kena ada debt service ratio, DSR, macam-macam. So sebelum ya Pak Usop, apa khabar Pak Usop? Alhamdulillah, lama tak buat live. Ya, saya insyaAllah sekarang ni makin kerap buat live, Pak Usop. Jemput-jemputlah datang. Pak Usop ni orang Dungun. Saya baik dengan Pak Usop ni. Pak Usop ni pun kawan-kawan juga dalam Public Goal. Okay, saya pernah buat seminar kat Dungun. Saya pernah makan malam dengan Pak Usop. Terima kasih Pak Usop. Jemput datang, share dengan kawan-kawan live kita hari ni. Okay, bagi peniaga, mereka sangat perlukan Ar-Rahnu sebagai backup kalau nak guna duit segera untuk perniagaan. Sebagai contoh, kontraktor. Sebagai contoh, orang bisnes. Sebagai contoh, saya sendiri. Contohnya bila saya nak menulis buku, contoh, saya perlukan modal untuk print buku, untuk cetak buku. Jadi tak ada buku tu, tak ada sale. Okay, Zairiani, Waalaikumsalam. Okay, tak ada sale. Tapi sebelum nak ada buku, kita kena keluarkan modal, kan, nak print buku. So kat mana saya nak dapatkan duit? Kadang-kadang bukan sikit, RM10,000, RM20,000, kan. Kat mana dapat duit? Nak pinjam dengan orang, tak payahlah, susah. Nak pinjam dengan bank lagi susah, ada interest dan sebagainya, kan. Okay, so saya gunakan mas saya rahnukan untuk dapat tunai segera. Jadi saya ada maksimum masa 6 bulan 6 bulan untuk tebus balik. Dan perlu diingat, kalau kita menggunakan fasiliti Ar-Rahnu kerana upah simpan, saya guna istilah upah simpan, okay. Saya guna istilah upah simpan supaya mudah faham. Okey, Abu Don Mikael, bila stok masuk yang 5 gram dinar, Ustaz? Abu Don Mikael, minta maaf sekarang ni saya bagi tahu sebenar, pengeluaran production daripada kilang Abu Don sangat-sangat terhad. Sebab kilang-kilang semua tutup, kan, PKP, kan. Dan kita pun bergantung kepada banyak benda-benda lain, kan. Macam bila kita nak keluarkan emas, kita bergantung dengan kilang, bergantung dengan assayer, bergantung dengan tempat print card certificate. So semua benda tu pun sekarang ni macam tutup je, kan. Jadi kita menunggu makluman seterusnya daripada government. Setakat mana kita panggil PKP ni akan berlarutan. Jadi daripada situ maksudnya pelanggan-pelanggan KB Gold kena expect akan lambat untuk ada ready stock, akan lambat. Tapi Abu Don, saya nasihatkan
top up uncang emas ya Abu Don. Top up uncang emas. Sebab apa? Sebab harga tengah rendah sekarang. Jadi rugi kalau lepaskan peluang. Dan kita tunggu je barang ready stock tu, payahlah. Sebab apa? Sebab terhad. Minta maaf banyak-banyak. Memang terhad sangat-sangat. Mana-mana pergi pun kalau dia cakap dia ada emas banyak, itu boleh doubt, boleh ragu-ragu. Sebab apa? Sebab kilang-kilang pun tutup kan. Okay, so harap itu dapat memberi kefahaman kepada kita dan dapat orang kata apa, memberi sedikit ketenangan ketenangan. Okay, so itu keadaan terkini sekarang. Alright. Azizi Alias, Waalaikumsalam. Ni downline saya ni, public goal dulu ni, Azizi Alias. Okay. Ini antara orang yang mengamalkan menyimpan emas ketika senang. Tuan Azizi Alias ni menyimpan emas ketika senang dan memanfaatkan emas apabila susah. Sebab Tuan Azizi ni dulu pernah syarikatnya mengecilkan operasi, ada kadang-kadang tertunggak gaji Azizi tertunggak gaji. Jadi digunakan emas tu untuk menampung tunggakan-tunggakan gaji tu kan. Okey. Alright. Okey, terima kasih Abu Don kerana memahami. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, memahami. Okey. So saya nasihatkan Abu Don, top up je uncang emas dulu Abu Don. Jangan tunggu jangan tunggu. Okey, Abdul Syukur Anwar. Mungkin juga ini adalah Abdul Syukur Anwar ni, tumpang lalau ni. Abdul Syukur Anwar ni ialah essayer KAB Gold. Orang yang sangat terkenal dah lah handsome. Terkenal lah tu. So tuan-tuan, mungkin Tuan Abdul Syukur pun boleh verify, boleh kuatkan lagi. Saya cakap tadi, semua orang tertunggu-tunggu emas keluaran KAB Gold. Tapi kita kata kita bukan kita buat sendiri, semua pun bergantung dengan kilang, dengan essayer dan sebagainya. Oleh kerana keterbatasan dalam PKP ni, masing-masing pun tak boleh buka dan sebagainya. Jadi adalah sedikit kelewatan penghasilan emas-emas tu. Jadi mungkin Encik Abdul Syukur Anwar boleh sokong kalau betul. Kalau tak betul, kena tulislah tak betul kena tulis tak betul. Okey. Alright. Okey, Puan Naraini kata bagus tajuk malam ni tentang spread. Ya betul. Orang ramai tak faham tentang spread Spread ni bagi saya bukanlah susuk nilai. Okey, nanti saya ajar teknik macam mana nak menghilangkan spread. Pertama sekali kita kena tahu konsep spread ni ialah konsep harga beli dengan harga jual, kan? Harga belian semasa dengan harga jualan semasa. Maksudnya beza kedua itu pada satu-satu masa. Dan jangan ingat harga naik, harga ni tak bergerak, dia akan bergerak. Harga jual bergerak, harga naik, harga beli bergerak, harga jual akan turut bergerak. Betul tak? Okey. So, kalau kita beli sekarang, jual sekarang, bodohlah kita kan. Sebab apa? Rugilah. Orang akan tunggu naik lebih banyak supaya dia akan memakan spread tu, langsung tak ada spread. Lepas tu, spread tu langsung nanti jadi negatif. Bila negatif spread, maksudnya untung lah tu. Kan? Tapi, saya ada satu teknik tuan-tuan boleh amalkan, iaitu tuan-tuan boleh menjual tanpa spread. Okey, saya bagi terus ilmunya. Okey, sekarang ni tuan-tuan beli dengan KAB Gold, harga RM100. Spreadnya ialah RM40 contoh. So, harga jual balik sekarang kepada KAB Gold ialah RM60. Faham sila tulis. Okey. Harga beli sekarang ialah RM10. RM100. Okey. Harga jual sekarang, tengok Encik Abdul Syukur Anwar dah tulis tu, MCO 31, semua bukan aktiviti keperluan. Okey, semua bukan aktiviti keperluan, tidak boleh beroperasi. Nampak? Okey, so kita kena fahamlah. Jangan ni. So saya saja semua orang beli uncang emas lah, uncang emas. Senang uncang emas. Sekarang harga sangat murah, 259 hari ni. So beli, borong dan ambil peluang untuk jadi wakil jualan, kan? 15 gram dah jadi Gold Advisor, 35 gram dah jadi Gold Manager, 120 gram dah jadi Gold Group Manager. Kan? Tu benda tu kena rebut sekarang. Okey. So spread ni kita kena faham dia harga beli dan jual ketika masa tu. So kalau nak hilangkan spread ni, kita janganlah jual dekat KAB Gold. Saya bagi terus ilmu ni. Kalau kita beli pada harga 100, sekarang kita jual kat KAB Gold dapat RM60, betul tak? Kita janganlah jual kat KAB Gold, jual kat orang lain dapat 100. Gunakan harga belian di KAB Gold untuk jual. Maka hilanglah spread, betul tak? Hilanglah spread. Itu maksudnya spread. Okey. Lepas tu, okey, Zaidi, macam mana nak tukar emas public gold saya kepada KAB Gold? Lupa nak tanya masa jumpa Ustaz hari tu. Kena bagi dekat kita, kena serahkan. Kalau akaun emas tu kena serahkan. Kita nak fizikalnya, serahkan kepada KAB, boleh tukar insya-Allah. Okey, lagi siapa tadi? Okey, lagi. Okey. So, emas ni kalau nak beli mudahnya cari yang boleh dirahnukan. Okey. Sekarang ni kalau KAB Gold saya jaminlah senanglah nak dirahnu kan.
macam Rahnu Pos, Rahnu Tekun, Rahnu Bank Persatuan, semua terima. Rahnu Bank Rakyat mungkinlah ada halangan-halangan, kadang terima kadang tak. Okey. Dan saya tak rasa ada masalah dengan produk KAB Gold sebab kita boleh test kita punya ketulinan KAB Gold. Kalau satu tempat tak terima, pergi tempat lain kan. Dia ada test lah sebab kita boleh buka kan emas kita. Yang pertama. Yang kedua, kita ada essaya macam Cik Syukur Anwar tu memang terkenal lah. Kalau ada apa-apa isu, biasanya Rahnu akan call dia direct. Tanya betul tak produk KAB Gold ni. Ada setengah-setengah produk tak diterima oleh Rahnu. So kena berhati-hatilah bila beli. Walaupun emas tu kita rasa macam dah terkenal sangat dah, syarikat terkenal, biasa orang beli, tapi bila nak masuk Rahnu susah. Kenapa kita kena pastikan masuk Rahnu senang? Sebab kita satu hari akan guna duit. Kalau tiba-tiba emas yang kita beli tak boleh nak dirahnukan, penatlah kita nanti kalau nak guna duit segera, macam mana kan? So sebab tu kena pilih emas yang mudah dirahnukan. Okey. Soalan pada Sarina Sari tengok tadi tambahan sikit. Abdul Syukur Anwar cakap spread applied if only buyer sell to the principal. Betul tak? Betul lah teknik saya tadi. Kalau tuan-tuan nak hilangkan spread, jangan jual balik dekat orang yang tuan-tuan beli, jual kat orang lain. Alah, benda boleh bincang babe. Bukan susah. Ilmu je tak ada, lepas tu nak marah-marah kata emas ni tak bagus. Engkau tu yang tak tahu, yang tak faham kan. Orang dah beli emas kaya-kaya lama dah. So kerana kita tak tahu, kita jadi rugi kan, betul tak? Okey. Salina Sari kata beli 100, jual tempat lain, jual harga asal, hilang spread untuk 100. Betul. Kita beli 100 kan. Kalau harga naik sikit pun kita dah boleh jual 100 lebih, kita dah untung dah. Jangan jual dekat principal, jangan jual dekat tempat kita beli, jual tempat lain lah. Emas mana-mana pun, kalau kita pergi dekat syarikat mana pun, kalau jual balik kat dia akan ada harga dia. Harga dia beli balik kan, ataupun harga apa harga jualan balik tu. Tapi kalau nak hilangkan harga jualan balik tu, tak payahlah jual balik kat dia, jual kat orang lain lah. Ramai lagi orang nak beli emas. Okey, Ustaz Nazif Baharudin Syakir Zakir. Zakir ni toke roti Okey. Ini testimoni daripada Wan Mishitis. Okey, dia kata alhamdulillah banyak Rahnu terima gold bar KAB. Pasti tulis 999.9. Kad tidak rosak, hati pun senang. Semua Tuan Abdul Syukur yang sahkan essaya padu. Yes, betul. Itu kelebihan KAB Gold Kelebihan KAB Gold. Kita cuba buat produk yang terbaik lah, tapi kita tak boleh puaskan hati semua orang. Waalaikumsalam Zakir. Nazif tanya soalan. Jika jual emas fizikal dari KAB Gold, saya faham spreadnya. Cuma confuse sikit kalau dalam akaun Uncang Emas. Adakah spread sama juga? Contoh spread emas fizikal 10 gram sama ke? No. Spread Uncang Emas ialah 9%. Tak kira berapa gram pun. Okay? Tak kira berapa gram pun. Okay? Alright. Okay, so Tuan Syukur kata, saya perlu update kepada agensi Ar-Rahnu yang berkaitan setiap batch yang telah diuji sahkan oleh kami. Memang betul lah. Maksudnya setiap emas yang dikeluarkan oleh KAB Gold pasti ada pengesahan daripada Encik Abdul Syukur Anwar. Nanti kalau ada permasalah di Ar-Rahnu, nanti kena bagi tahu dekat kami supaya Encik Syukur akan update dekat Ar-Rahnu tersebut bahawa ini memang betul emas yang disertify oleh KAB essaya kan. Okay, KAB 16 kasih testimoni. Kiki. Betul. Okay. Alright. So, balik semula kepada tadi Ar-Rahnu. So, semua emas tak semestinya diterima oleh Rahnu. Kadang-kadang Rahnu ni pun dipilih-pilih kan. Jadi jangan risau. Sebab selagi mana emas kita boleh diuji tulen, maka pergilah Rahnu mana lain-lain pula kan. Jangan terikat pada satu dan jangan bising tak tu pasal kan. Okay. Yang kedua, ada setengah-setengah emas ni memang Rahnu tak terima. Ni kena berhati-hati Dan minta maaf lah, saya simpati dengan kawan-kawan. Kadang-kadang dia beli emas, tiba-tiba Rahnu tak terima. Sebab apa? Sebab tidak ada essaya, satu. Yang kedua, ada keraguan sebab timbangannya tak tepat. Ada saya terima aduan ataupun terima report, terima cerita-cerita dengan kawan, ada setengah-setengah emas, kenapa Rahnu tak terima? Sebab bila ditimbang tak cukup berat. Yang ketiga, sebab ada isu dengan Bank Negara kan. Namanya dah termasuk dalam senarai Bank Negara. So Bank Negara Rahnu tak berani lah nak terima.
Okey. So itu kelebihan KAB Gold, iaitu emas kita boleh disah tulen, memang disah tulenkan oleh saya, dan kita diterima lah setakat ni. Okey. Alright. So nak tanya Rahnu mana terima, jangan tanya saya ya. Tuan-tuan bawalah emas KAB Gold tu, pergilah test dekat semua Rahnu. Jadi tuan-tuan tahulah Rahnu mana terima. Betul tak? Okey. Okey. Alright. So emas ni perlu cari yang mudah dirahnukan. Okey, lagi apa lagi? So emas ni juga, okey, kita kena tahu bahawa dia ni satu benda yang okey. Ustaz, nanti ada live tak dengan Tuan Syukur? Ke sudah ada live dengan saya? Belum. InsyaAllah, saya rasa lepas ni saya akan pujuk Cik Syukur, sebab Cik Syukur ni dia pemalu. Jadi saya kena pujuk dia, kena bagi rasuah sikit. Kan, supaya dia live sebab dia pemalu so nanti kita akan buat. Saya suka, saya pernah dengar talk Encik Syukur Anwar ni. Memang best lah, dia cerita pasal emas, dia cerita pasal ketulinan kan. Okey, Loki Boy Ramli, salam bos. Ada tak cara kita nak buktikan kepada pelanggan yang KAB Gold ni syarikat yang valid and trusted? Susah nak dibuktikan. Bisnes emas ni ialah bisnes trust susah kita nak buktikan, kecuali dia kena beli dan dia rasai sendiri. Payahlah kita nak trusted macam mana, sebab umur kita baru 4 bulan 5 bulan kan. So siapa yang pernah berurusan dengan kita boleh recommend, boleh refer, boleh recommend. So tugas Tuan Loki Boy lah nak buktikan bahawa trusted. Tuan Loki Boy tunjuk emas KAB Gold, Tuan Loki Boy pernah beli dan tak ada masalah. Pergi dekat Rahnu pun Rahnu terima. So dari masa ke masa, dari semasa ke semasa, keyakinan tu akan timbul sendirilah. Timbul sendiri. Lagi lain, macam mana nak buktikan KAB Gold ni betul-betul? Ni suruhlah orang-orang yang tak percaya tu tengok live saya. Ni CEO KAB Gold ni, CEO ni weh, buat live ni. Macam tu. Walaupun tak handsome kan, nampak macam serabai ni, tapi CEO ni. Kan? So tak percaya tak tahulah. Lepas tu boleh gunakan credibility Contohnya chairman KAB Gold, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Itu chairman Syariah Advisory Council Bank Negara tu. Tak trusted lagi, tak tahulah. Saya sendiri adalah orang yang memang dah lama dengan gold, dan saya ada tulis buku pasal emas, saya ada tulis buku pasal emas dan syariah. Saya ni orang yang walaupun tak terkenal tapi ramai orang kenal lah. So nak percaya macam mana lagi? Mungkin bagi orang baru memang tak terkenal lah saya kan. Dah lah tak handsome. Nama pula Khairul Anwar. Kalau Anwar Zain tu lain lah kan. Ke nak suruh saya nyanyi lagu Anwar Zain baru nak percaya? Takkan macam tu kan. So kalau saya boleh nyanyi lagu Anwar Zain pun, takkanlah orang cakap saya ni Anwar Zain, mestilah Khairul Anwar juga kan. So susah lah kalau nak bagi jawapan macam mana nak yakinkan orang. Mungkin saya boleh cadangkan, tuan-tuan kena yakin dulu. Tuan-tuan kena berurusan dengan KAB Gold dulu, lepas tu senang nak yakin ke orang. Macam tu. Okey, kalau duduk dekat-dekat bukan PKP, memang kita jemput datang office je, nak yakin tak yakin kan. Itu je lah. Okey. Alright. Muhammad Faid tanya, KAB Gold ada planning tak nak buat Lunar Edition? Setakat ni tak ada planning untuk Lunar Edition mungkin untuk tahun Mak Hijrah ada, insya-Allah. Hijrah. Okey, Nur Fadlina Muhammad cakap, Ar-Rahnu CBP terima KAB Gold. Yes. Co-op Bank CBP, Co-op Bank Persatuan. Co-op Bank Persatuan, banyak bank Co-op Bank Persatuan mana-mana kan. Pergilah, bawa lah emas KAB tu. Nurul Syafau, KAB Gold terbaik, terima kasih. Tengok, Encik Syukur dah bagi dah. Kalau nak yakin korang, yang pertama syarikat ada SSM. Tapi berhati-hati semua scammer pun ada SSM Okey. Nombor 2, tunggu pre-audit report. Okey, nanti bila kita dah cukup setahun dan sebagainya, kita akan issue report. Financial report kan. So financial report bagi Sdn Bhd ni tu boleh subscribe. Boleh beli dekat SSM portal kan. So belilah KAB punya. Pemegang saham, ini akan meyakinkan. Okay, yes. Pemegang saham. Siapa pemegang saham dalam KAB Gold? Pemiliknya lah, owner lah. Iaitu saya dan Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Produk. Tengok produk dia lah. Nak yakin tak yakin, tengok produk. Lepas tu tengok Tuan Syukur Anwar sendiri kan. Kalau dah Tuan Syukur Anwar ni pun recommend. Saya nak tanya terus terang lah. Dengan Tuan Syukur Anwar sejak dia dah ada kat sini ni. Kalau Tuan lah, Tuan recommend tak beli dengan KAB Gold? Tulis sekarang.
Tulis sekarang. Jangan main-main Tuan recommend tak? Okey. Tengok janggut si fikir go terus percaya. Tengok janggut pun tak percaya lagi. Ni jambang siap ni. Kan. Pai Lampat kata, okey, Ustaz buku baru bila lancarkan? InsyaAllah dalam waktu terdekat. InsyaAllah saya agak dalam bulan 7 kot. InsyaAllah doakan doakan. Okey, Loki Boy kata, saya terangkan kepatahan syariah KAB dan prospek dah tertarik. Betul. Prospek pelanggan saya tu pun non-Muslim. Alhamdulillah. Inilah yang kita nak. Ini kita nak. Dan saya tak malu nak cakap. Contoh. Bila kita terangkan, bila kita cerita tentang patuh syariah, dalam website kita, tuan-tuan boleh tengok. Kalau barang tu tak ada. Kita tak jual barang yang tak ada. Kita tak nak jadi macam setengah-setengah syarikat. Dia buka open, dia punya order open je, buka je. Sehingga sampai satu tahap kita pun boleh ragu. Ada ke tak ni sebenarnya emas ni kan? Ke main buka je? Mana boleh jual emas yang belum dimiliki kan? So, walaupun dalam setengah-setengah rolling, boleh kita lock harga dan kita berakad jual beli ketika barang ada. Boleh. Dan saya tulis benda tu dalam buku Madhan Syariah saya. Tapi up to certain extent, kita kena check jugalah. Takut disalahgunakan. Kepatuhan syariah begitu disalahguna dan dimanipulasi. Contoh bila saya kata, okey tak apa, sekarang ni KB Go tak ada lagi emas. Nanti bila dah ada emas, kita akadlah jual beli. Takut dimanipulasi. Yang pertama. Yang kedua, kalau duit yang dibayar sebelum akad, itu dikira sebagai security deposit kan? Duit amanah. Duit amanah. Security deposit security. Ikut syariah, duit tu saya tak boleh guna tau. Sebab duit tu duit tuan-tuan lagi. Itu yang susah ni kalau buat macam tu. Sebab apa? Sebab saya akan guna duit tu. So masalah. So bagi saya kepatuhan syariah di KAB Gold adalah di tahap yang tertinggi, insya-Allah. Okey. So teruskan bercerita dengan semua orang pasal ni. Moga terbuka hati, termasuklah orang yang muslim kan. Yang pertama. Yang kedua, saya tak malu nak cakap saya dah bincang dengan pengurusan Contoh, bila musim PKP, kilang-kilang buat emas ni tutup kan. So saya tak malu nak cakap dekat orang, okey, beli uncam emas, dan kita menjangka bahawa ada sedikit kelewatan dalam penghasilan item yang kecil-kecil. Sebab apa? Sebab kilang tutup kan. Tapi tuan-tuan boleh beli uncam emas sebab emas bar besar tu ada dengan kita kan. Tak ada masalah. Jadi kalau pelanggan kata, apalah KAB Gold tak ada emas, apalah KAB Gold lembab, apalah KAB Gold alah nak jual, nak berniaga emas sangat, tapi emas tak ada pula. Saya lebih suka orang cakap macam tu dalam keadaan saya yakin itu patuh syariah, daripada saya over promise, saya kata boleh beli. Walhal di belakang saya tipu orang. Betul tak? Saya lebih suka macam tu. Saya nak keberkatan dalam perniagaan. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi, betul tak? Kalau pelanggan nak lari, Allah Ta'ala tulis kata pelanggan lari, itu Allah Ta'ala dah tulis lari. Kalau pelanggan tunggu, Allah Ta'ala dah tentukan juga, betul tak? So, cadangan saya, rebut peluang dengan uncam emas. Dan lepas ni nanti, walaupun ada delay dan sebagainya, jangan risau sebab kita gunakan kepatuhan syariah tahap tertinggi. Pasti emas itu adalah tuan-tuan punya. Kita akan simpan. Tinggal lagi benda tu besar kan. Jadi kita nak jadikan kecil, kena tunggulah kilang buka dan sebagainya kan. So saya amat yakin bila kita patuh syariah betul-betul, bila kita telus cerita yang sebenar. Macam malam ni, setengah-setengah syarikat malu nak cerita kilang tutup, jadi kita kena slowkan sikit. Tapi tuan-tuan boleh tetap beli. Kita tak boleh jamin lah dalam masa contoh 30 hari boleh withdraw kan, contoh. Kita tak malu, saya tak malu nak cerita tu. Sebab itulah benda betul ni pun. Dan dalam Islam itulah perniagaan yang telus. Dan kena ingat Nabi sebut at-tajirul amin, at-tajirus sadiqul amin. Nabi kata peniaga yang benar, cakap benar, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, ma'al anbiya was salihin, kan? Ma'an nabiyyin, ma'an nabiyyin was salihin. Tak ingat hadis tu. Dia kata peniaga yang amanah, peniaga yang jujur, amanah, cakap benar ni, mereka akan di syurga bersama dengan para nabi dan orang-orang soleh. Saya nak yang tu. Jadi tuan-tuan pun taklah tertunggu-tunggu kan. So saya cakap, bila kita kata lambat, lantaklah orang nak ngutuk kita dalam Facebook. Saya tengok ada orang kutuk, apalah gold bar March jual bulan Jun. Saya tak malu. Sebab apa? Sebab nak belilah, tak nak beli tak apalah, ramai lagi orang nak beli. Satu. Yang kedua,
kita ada benda yang kita boleh kawal, ada benda yang kita tak boleh kawal. Proses minting, proses production di kilang, mana boleh saya kawal? Sebab kilang tu bukan kilang saya kan. Kita pun buat dengan kilang luar kan. So, benda-benda macam tu, ketelusan itu adalah segala-gala. Memang betul. Saya sokong dan saya ucap terima kasih pada Loki Boy. Teruskan berkongsi tentang patuh syariah. Saya suka dengan ada seorang tu, Azim Azizi ke apa? Dia selalu buat infografik tentang patuh syariah di KAB. Yes, itu yang kita mahu. Inisiatif dari semua orang Okey, saya Nasari kata syarikat yang valid boleh check kat SSM. Nak try syarikat, try test dulu beli emas. Ya, betul. Syarikat yang valid boleh check kat SSM. Cuma masalah dia, saya cakap, kat SSM ni, scammer pun daftar SSM. Betul tak? Valid lah. Legal lah, tapi penipu juga kan, contoh. So, tak boleh 100% percaya ke SSM punya sertifikat tu. Nak trust syarikat, kena cuba beli dululah, betul. Kena belilah emas KAB, nanti percayalah. Okay? Alright. Okay, Syuhair Razi kata, Tuan Abdul Syukur orangnya hebat. Pernah jumpa tak kedekut ilmu? Betul, saya sokong Tuan Syuhair Razi, betul. Okay. Lagi, apa lagi komen? Okay, ilmu tu handsome Ustaz? Ustaz pun handsome, Muhammad Zahiri kata, betul. Saya sokong, ilmu tu handsome, Ustaz pun handsome, saya tak bantah. Saya tak sokong, saya tak bantah. Okay, lagi. Okay, so Damri Basri tanya, bila nak keluarkan zakat dan cara-caranya? Okey. Zakat emas simpanan ni ialah apabila sudah sampai 85 gram dan ke atas. 85 gram dan ke atas, simpan diam selama setahun. Maknanya mula pada cukup 85 gram, setahun kemudian baru dikeluarkan zakat. Setahun kemudian kita tengok. Contohnya setahun kemudian katalah emas kita adalah 100 gram. 100 gram. 100 gram darab dengan harga segram, darab dengan 2.5%. Bayarnya guna duit lah. Jangan guna emas, guna duit. Sebab tak apa, bayar zakat guna duit ni tak apa. Okey. Fauzi Sabri kata, Nawisa, senang tak tunjuk gambar Datuk MDB je? Betul. Tapi kena berhati-hati banyak skim-skim scammer buat guna gambar Dr. Daud kena berhati-hati. Jangan tertipu dengan gambar-gambar Okey. Muhammad Farid, saya tunggu respon dari tuan untuk JV produk untuk kedai emas saya. InsyaAllah nanti kita bincang lanjut. Sebab JV ni memerlukan banyak benda yang kena kita fikir panjang lah nanti kita bincang lanjut macam mana cara kita nak JV supaya benda ni boleh direalisasikan. Okey, Nur Fadila Muhammad, Koperasi Co-op Bank pertama tuan. Betul. Persatuan pula dah. Co-op Bank pertama. Nur Fadlina ni kerja Co-op Bank ni. Kan. Co-op Bank. Okey, sorry Tuan Zulkifli Fly Guy. Assalamualaikum Tuan CEO. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad Faik tanya, KAB Go Classic ada keluar lagi tak nanti? Yes. KAB Go Classic akan jadi item permanent lah, akan ada sentiasa dan juga jadi item untuk dikeluarkan daripada uncang emas. So KAB Go Classic akan selalu ada, insya-Allah. Okey, jawapan daripada Tuan Abdul Syukur Anwar dijamin 100%. Apa jawapan untuk apa tu? Jawapan untuk soalan saya tadi, adakah Tuan Syukur Anwar recommend beli dengan KAB Gold? Maka Tuan Syukur Anwar cakap dijamin 100%. So boleh print screen komen Tuan Syukur Anwar ni. Dan kalau ada orang yang tak yakin dengan KAB Gold, boleh tunjuklah komen Encik Syukur Anwar ni. Dia jamin 100% insya-Allah. Emas yang dijual oleh syarikat KAB Gold adalah syarikat yang valid. Emas yang dijual oleh KAB Gold adalah emas yang tulen dan dijamin dicek keturunannya oleh saya iaitu Encik Abdul Syukur Anwar. Kalau ada orang tak kenal Encik Syukur Anwar, boleh suruh dia Google. Kalau dia malas Google, kita ketuk kepala dia dengan alat penimbang. Kan? Alat penimbang. Oh yes, okay. Encik Fauzi Sabri, yes, saya dapat 2 orang non-Muslim. Yes, tengok. Customer kita tidak terhad kepada orang Islam saja. Memang dah mula sekarang ni orang India pun ada, Cina pun ada jadi customer kita. Sebab apa? Sebab ketelusan kita. At-taqwa hahuna. Nabi kata kan, at-taqwa hahuna. Niaga ni kena takwa lah. Takwa tu duduk mana? Sini. Dalam hati ni kan. Kalau kita takwa, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita, insya-Allah. Okay. Alright. Apa lagi? Okay. Siapa lagi nak tanya soalan? Okay. Puan Fatihah Samsudin kata, tak perlu EPP pun tak apa. Sebab uncang emas sudah seperti EPP yang lebih fleksibel sebab boleh beli bila harga murah. Betul. EPP ni produk Easy Payment Purchase Public Gold kan.
So kita tak ada EPP macam EPP. So kita ada hanya uncang emas. So kalau tuan-tuan nak beli sikit-sikit, gunalah uncang emas. Apa kelebihan uncang emas? Yang pertama, tuan-tuan boleh beli serendah 0.25 gram. Kan, 0.25 gram. Harga hari ni sekitar RM67, RM68 je. Sangat murah. Lebih murah daripada setengah-setengah yang lain kan. Yang kedua, uncang emas ni boleh dikeluarkan fizikal, sama ada gold bar atau dinar. Yang ketiga, uncang emas KAB Gold boleh keluar kosong. Boleh pelicin kan. Kita tak ada kena tinggal lah. Nanti kalau keluarkan semua kena tutup akaun lah. Kalau nanti nak buka balik akaun uncang emas kena denda lah. Tak ada. KAB Gold tak ada benda tu. So ini adalah berita yang sangat baik. Semua orang boleh beli, semua orang boleh daftar percuma. Lepas tu semua orang boleh beli uncang emas dengan 0.25 gram. Lepas tu boleh, orang Kelantan kata kokok licing pun tak apa. Dalam uncang emas ni boleh kokok licing. Kokok licing. Apa dia kokok? Kok kira kok? Bukan berkokok. Kokok ni cukur habis keluar habis pun tak apa. Tapi item yang paling kecil yang boleh keluar pada uncang emas ialah 1 gram. Dan ada orang confuse kadang-kadang nak beli uncang emas ni, macam mana saya nak beli 1 dinar melainkan uncang emas, saya kena uncang emas, bayangkan gram saja. Bukan bayang gold bar, bukan bayang dinar. Beli gram je, beli gram. Gram tu pula tak ada bayangan lagi bentuk gold bar ke, bentuk dinar ke. Sebab apa? Dia fleksibel. Mungkin kita tak keluar langsung fizikalnya, betul tak? Mungkin kita beli segram setiap bulan. Tapi last sekali bila KB Gold keluarkan 100 gram fizikal, 100 gram seketul, kita pun kata, aku nak keluarkan 1 gram KB Gold lah. So itulah flexibility dalam uncang emas. Murali Alangovan, ni customer Encik Fauzi. Yes, Steven Chi Kong Chow, ini customer Encik Fauzi juga. Okey, lagi apa lagi? Alhamdulillah. Tuan Haziq Farhan cakap, Alhamdulillah sejak beli emas KB Gold tak ada ragu tentang keberadaan stok. Kalau ada tu adalah, kalau tak ada tu terang-terang kita akan cakap tak ada stok. So itulah prinsip syariah. Itulah patuh syariah. Kita tak akan malu nak cerita bahawa kita tak ada stok. Kalau memang dah tak ada stok, betul tak? Jangan berdolak dalih pula, stok belum sampai lah, stok tak ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Stok ada tapi lepas tu kadang-kadang stok sampai dia pusing-pusing pula bagi kat orang lain dulu. No. KB Gold kalau lah beli yang terus, katalah beli yang March ataupun combo Januari Februari kan, beli terus, setiap lepas selesai saja transaction kita akan asingkan, terus simpan untuk tuan punya. Kita tak akan bagi orang lain. Kita tak akan bagi dekat orang lain. So keselamatan emas tu terjamin. Kita menjaganya dengan amanah. Kita menjaga dengan amanah. Okey, kita menjaganya dengan amanah. Semua emas yang tuan-tuan punya tu kita jaga. Kita dah asingkan. Kita tak akan bagi pada orang lain. Itulah ketulusan dan jaminan daripada KAB Gold yang tuan-tuan kena yakin lah. Okey, alright. Okey. Fatihah sama dia kata, biasanya bila kita nak tanya kenapa jadi isu sekian-sekian, mereka takut nak beritahu. Padahal saya tak marah, cuma nak tahu. Senang nak terangkan. Biasanya bila kita nak tanya kenapa jadi isu sekian-sekian, mereka takut nak beritahu. Okey, isu apa? Siapa mereka? Okey, hanya Puan Fatihah saja yang boleh menjawab. Saya tak tahu. Okey. Al-Fakir Faisal cakap, janji tak tunggu sampai 2 bulan. Wah, maksudnya ada pernah kena tunggu lebih daripada 2 bulan lah ni. InsyaAllah lah. Cuma saya bagi tahu awal-awal tadi, untuk musim PKP ni, walaupun pengeluaran uncang emas itu kita bajet dalam 30 hari kan. Tapi tuan-tuan kena bersedia uncang emas untuk musim PKP ni mungkin akan lebih daripada tu. Fizikal dia. Sebab apa? Sebab macam saya sebut tadi lah, MCO 3.1 ni memang kilang-kilang semua yang bukan essential semua tutup. Okay? So tuan-tuan boleh beli, terus beli uncang emas saja. Tapi jangan risau, benda tu pun nanti lambat laun akan boleh difizikalkan juga. Okay. Okay, Ibnu Ghazali kata, dengar bos berbicara tentang ibu. Yes, I am the boss. Alright. Okay. Fatihah cadang, Ustaz nak beri cadangan, keluarkan 0.5 gram sebagai edisi hadiah seperti happy birthday, tahniah, terima kasih. Edisi kategori special, yang boleh di stok juga dah habis. Yes, InsyaAllah Puan Fatihah, InsyaAllah 0.5 gram bentuk edisi ni dalam perancangan kita. Take note Encik Azrul Ibrahim ni, CEO KAB Gold, memang kena next round ni kena ada ni happy birthday, tahniah, terima kasih kan, good luck kan. So semua tu InsyaAllah akan jadi edisi 0.5 gram InsyaAllah. Okay. Alright, sebab kita pun dah lama tak keluar kan 0.5 gram. Sejak kali pertama masa pelancaran hari tu je. Lepas ni insyaAllah akan ada. InsyaAllah doakan. Okey. Lagi.
Lagi Ustaz nyanyi lagu Hindustan sebiji pun Ustaz nyanyi lagu Hindustan pun sebiji macam dalam filem. Wah, kan? Nyanyi lagu Hindustan pun sebiji macam dalam filem. Ya ke? Saya bolehlah nyanyi sikit-sikit lagu Hindustan. Tapi malam ni tak ada lagu Hindustan. Okey, Ustaz, boleh kita wariskan UI pada ahli keluarga? Macam mana jawab Boleh lah. Kalau kita dah mati dah, ahli keluarga boleh datang ambil lah UI kita tu. Okey. Okey, Saifuddin Hasan. Ni Otai daripada Terengganu, Otai daripada Johor. Johor. Cik Saifuddin ni. Kawan lama juga ni, daripada kedai lama Ini Otai ni. Ini memang power ni, Cik Saifuddin ni. Thank you kongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okey, selamat maju jaya KAB Gold. Mustafa Wardi. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan, kan. Oh, Puan Mariah kata customer KAB Gold orang Iban Bidayuh pun ada. Dah ada. Yes, bagus, alhamdulillah. Okey, Ahmad Firdaus minta terangkan sikit pasal zakat emas. Saya dah terangkan tadi zakat emas simpanan ni 85 gram dan ke atas. So bila cukup, setahun selepas cukup, contohnya hari ni cukup, setahun akan datang kita dah simpan selama setahun lebih kan, setahun, maka kita kena bayar 2.5% daripada nilai nilai harga semasa darab dengan gram, berapa gram semua sekali. Kalau 200 gram lah. Okey. Lagi Nuraini Farana kata 1 dinar sama dengan 4.25 gram. Betul? Okey. Go advisor saya Farisah Suidi kat Tuaran Sabah masa belum menjadi GA dah registerkan 5 orang. Family member dia ramai yang masih non-Muslim, tapi ramai yang daftar dah. Sekarang dah 27 orang rasanya. Dah lah jauh tak tunjuk pun fizikal, tapi mereka percaya. Alhamdulillah. Kita dalam proses lah, slow. Sebab musim PKP ni kan, kalau tak memang saya terbang lama dah ke Sabah Sarawak. Tak sabar nak jumpa dengan semua klien-klien KAB Gold yang sangat awesome lah. Awesome. InsyaAllah teruskan menjadi klien KAB Gold. Kami akan balas kepercayaan tuan-tuan tu dengan servis yang terbaik lah, insyaAllah. Okey, saya Nasari. Apa rasionalnya PG tak boleh habiskan simpanan dan gap? Untuk apa ditinggal sebenarnya? Kena tanya PG. Saya tak tahu. Okey. Loki Boy Ramli, untuk masa akan datang harap KAB Go boleh lancarkan apps. Betul. Sekarang kita hanya ada website. Mungkinlah nanti kita akan ada apps, akan insyaAllah itu dalam perancangan. Kalau kita tengok yang lain pun, contoh macam contoh siapalah kawan-kawan kita syarikat lain pun apps tu lambat tapi dia mula dengan website tu kan. Okey, Muhammad Fairul Ahmad, Goba April bila nak keluar Ustaz? Okey, saya cakap betul sebenarnya kita plan Goldbar April, Mei, Jun. Okey, April, Mei, Jun akan keluar sekali pada bulan Julai. Itu plan kita. Pada bulan Julai akan keluar sekali. April, Mei, Jun. Tapi kerana PKP ni, maka kena expect lambat sikit. Mungkin akhir Julai, tapi tak semua. April saja dulu, lepas tu baru keluar Mei, baru keluar Jun. Nanti kita akan tunjukkan design dia supaya tuan-tuan rasa happy lah. Tapi doa banyak-banyak supaya tak sangkut banyak. Proses PKP ni memang sangat-sangat terhad. Kita pun memang bertolak bertarik dengan kilang nak suruh buat juga kan. Tapi saya tak nak janji. Tapi yang boleh saya janji ialah insya-Allah lepas ni pasti akan menyusul April, Mei, Jun. Okey, April, Mei, Jun. Stay tune. Kumpul modal siap-siap. Simpan duit asing awal-awal Sebab nanti tuan-tuan akan ada, bila cukup setahun, tuan-tuan akan ada satu set 12 keping gold bar tahun 2021 KAB Gold. Masa tu kita akan keluarkan frame KAB Gold. Saya dah bincang, boleh letak nama macam-macam lah. Itu antara keseronokan dengan KAB Gold. Kita layan customer kita sebaik mungkin biar mereka happy. Okey, UE ada tempat simpanan macam public safe ke? Macam public safe tak, tapi kita ada peti besi peti besi. Kat mana peti besi kita? Rahsia. Okey. Okey, jelas Ustaz. Okey, ada soalan lain lagi? Alright. Okey, Ustaz Nak Mira Zahari kata minta keluarkan design KAB yang comel-comel dan gambar live berbanding grafik. Minta keluarkan design KAB yang comel-comel dan gambar live berbanding grafik untuk bagi saingan sengit pada pasaran sedia ada dan menambahkan minat pada bayi baru. Yalah, kita memang berusaha lah untuk keluarkan. Dan yang live tu memang kena tunggu gold batu siap dulu barulah boleh kita keluar live kan. Betul tak?
Tapi insyaAllah lah, kita berusaha untuk keluarkan yang terbaik, tercantik. Tapi biasalah, kadang-kadang kita tak boleh puaskan mata semua orang kan. Kadang mata kita tengok cantik dah, mata orang lain tengok uduh pula. Ada tu kita tengok uduh buruk je, orang lain tengok cantik. So insyaAllah lah terbaik. Tapi saya nak ceritanya, antara perbezaan besar KAB Gold bila design-design cantik-cantik ni, limited edition especially, kita tak akan jual harga yang jauh beza dengan harga biasa. Dan tuan-tuan kena cerita dekat semua orang. Kalau di syarikat lain contohnya, nak beli 1 gram harga retail. Kalau nak murah kena beli dengan akaun, betul tak? Di KAB Gold, harga akaun sama, harga retail tak ada. Bagi 1 gram dengan 5 gram dengan setengah dinar, 1 dinar. Tak ada harga retail. Harga yang murah juga. Itu kelebihan di KAB Gold. Tuan-tuan boleh cerita dengan orang. Di tempat lain, tuan-tuan nak beli gold bar 1 gram contoh, gold bar 5 gram, tuan-tuan terpaksa membeli dengan harga retail, betul tak? Harga mahal kan? Dan dia kata kalau nak beli murah, kena beli melalui akaun emas, betul tak? Tuan-tuan carilah syarikat mana kan. Tapi di KAB Gold, tak ada. Kita tak ada beza harga mahal murah, harga tu lah. Jadi kalau nak beli terus, dengan belian terus, boleh tengok dekat website. Kalau ada stok, boleh beli. Kalau nak beli dengan unca emas pun boleh juga. Harga sama juga. Itu menariknya di KAB Gold. Dan terus kita tak ambil kesempatan. Okay. Alright, ada soalan lain? Wah, kita dah dekat sejam Sambil-sambil macam ni pun dah dekat sejam. Okay, ada lagi. Okay, betul. Encik Haziq tadi dah sokong tak ada harga retail. Terbaik sangat. Yes, kita tak buat harga retail Kita nak mudahkan orang. Dan kita tak nampak lah operational kena harga retail tu. Kalau tuan-tuan beli kita punya limited edition ataupun yang kecil-kecil tu, tuan-tuan nak jual harga tuan-tuan tu, ikut suka tuan-tuan lah. Kan? Okay, design bulan-bulan Islam ada buat tak? InsyaAllah dalam perancangan. Mulai bulan Muharram ni kita akan keluar design Islam. Tapi janganlah excited sangat kan. Itu memang dalam perancangan kita. Cuma bukan gold bar. Kita akan keluarkan Dina dalam bulan Islam insya-Allah. Okey. Lagi soalan lain, cepat. Soalan lain. Edisi raya kata Mimi Azrin dah tinggal 100. Cepat betul. Yes. Cepat. Beli cepat. Yang edisi raya tinggal 100 keping je lagi. Cepat. Baik cepat. Yang gold bar nama bulan tu memang limited edition kan. Kalau dah miss tak ada dah untuk dapatkan semula kan. Yelah. Kalau dah miss tak ada dah lah. Nama pun limited edition kan. Sebab tu orang suruh beli terus. Januari, Februari tu jangan pandang lekeh tau. Nanti bila dah habis, masa tu tuan-tuan baru tahu tinggi ke rendah langit ni. Harga dia akan melantun. Beli sekarang, kumpul sekarang. Masa orang tak nak lah kita beli kan. Okey, mau ikut bos. Okey, terima kasih Tuan Fatihah. Samsung Gold bar pun buat jugalah. Memang kita buat. Edisi Raya Aidiladha ada ke Ustaz? Alamak, kita memang rasa nak buat. Tapi itulah kekangan PKP ni. Kita nak selesaikan yang bulan-bulan dulu. Kalau sempat kita buat Aidiladha. Boleh? Okay. So ada sepasang lah raya kan, Aidilfitri dengan Aidiladha kan. Mungkin boleh take note Azrul. Raya Aidiladha ada permintaan daripada customer ni. Assalamualaikum Puan Sarimah Zan. Tinggal bas kita lambat masuk. Boleh tengok yang recording punya lepas ni, yang awal-awal Okay. Produk limited, kata Eddie Adams, produk limited je tambah premium 20 saja. Lain dari itu semua premium sama seperti Big Go tetapkan. Betul. Loki Boy Ramli, barai KB laku kerah. Dia mau kena barai boh. Kena barai lah. No Ikhwan Zaidin tanya, Ustaz bila nak buat live pasal sistem MLM? Alamak, MLM ni kena tunggu Dr. Sufian buat live. Okey, sesuatu yang baru. Dina berdesign. Selalu gold bar je berdesign. Limited edition kan? Betul. Zahid ni adalah Abah Ainul, husband kepada Ija. Aduh, macam-macam nama. Zahid Abah Ainul, husband Ija kata, sesuatu yang baru. Dina berdesign. Selalu gold bar je berdesign. Ya betul. InsyaAllah. Doakan. Semoga kita boleh keluarkan yang Dina pun berdesign. Target kita bulan Muharram. Bulan Hijri.
Saya pun nak edisi Aidil Adha, kata Salina. Yes, insyaAllah. Kalau ada rezeki. Dia tak kerana PKP ni, semuanya akan jadi smooth. Tapi kerana PKP ni banyak kekangan. So, tuan-tuan kena bersabar banyak. Bawa bersabar. Baca saya punya posting tu. InsyaAllah. Sabar. InsyaAllah. Sabar. Okay. Alright. Okay. Ada lagi soalan? Kita dah hampir 1 jam. Live. Malam ni kan. Okay, malam ni ada live 1 jam, insyaAllah. Okay, ada lagi apa lagi soalan nak bagi tahu? Okay, ada apa lagi soalan nak tanya? Boleh tanya sekarang. Saya buka 3 soalan terakhir. 3 soalan terakhir. Siapa cepat, dia dapat. Okay, martabatkan dinar dan dirham. Okay, sebut pasal dirham, insyaAllah kita sekarang tengah workout nak launch kita punya silver product, silver bar dengan dirham. Okay, semoga berjaya, insyaAllah. Doakan ramai-ramai. Okay, lagi soalan lain ataupun komen? Okay, ataupun komen. Ada soalan lain ataupun komen, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya boleh jawab kalau soalan, kalau komen. Okay, ada planning tak nak keluarkan berat 50 gram 1 gram? Ya, Puan Zulkifli, ada. Mall semua dah siap dah. Mungkin kita settlekan yang April, Mei, Jun dulu. Lepas tu baru kita keluar. Baru kita keluar yang 50 gram 1 gram, insyaAllah. Okay, ada plan nak keluarkan berat? Okay, ya betul, ada. Tu CEO pun dah jawab tu. Okay, tunggu 10 gram gold bar, Ustaz. Bila top up? Alah, jangan tunggu. Beli uncang emas dulu. Uncang perak nanti ada tak? InsyaAllah akan ada juga uncang perak. Tapi rugi rasa, rugi. Dia tak sesukar beli emas perak ni sebab perak murah kan. Jadi mungkin boleh uncang perak lah. Tapi dia taklah serendah uncang emas. Sebab uncang emas 0.5 gram tu RM60 lebih kan. Tapi silver ni dia murah je harga dia. Tak payah beli uncang-uncang lah. Beli direct je. Okay. Alright. Ada apa lagi? Satu lagi soalan, insyaAllah, sebelum kita berakhir pada malam ini. Okey, jika saya meninggal, adakah cara KB Go beri pada beneficiary saya? Yang pertama, Tuan Damri Basri kena ada waris yang tahu Tuan menyimpan dengan KB Gold. Tuan kena bagi tahulah Jadi macam mana kita nak tahu Tuan dah mati kan kalau Tuan tak bagi tahu waris? Tuan dah mati masa tu, tuan-tuan tak boleh beritahu dah kita kan. Waris kena beritahu. So tuan-tuan kena pesan dekat waris. Dan bila waris tu tahu KAB, tuan ada emas dengan KAB, waris datang, insyaAllah kita akan bagilah kalau cukup buktinya dia waris lah, insyaAllah. Ada plan, ada LAN tak nak buat KB Mall? Tak ada LAN plan KB Mall tak ada. Tak ada. Awal-awal dia cakap tak apa. KAB terima silver tak? Kedai sebelah. KAB terima silver kedai sebelah tak? Betul. Ni soalan bahasa apa ni? KAB terima silver tak kedai sebelah? Mana saya tahu KAB terima silver tak kedai sebelah? Kedai sebelah tanya kedai sebelah. Saya rasa soalan dia ialah KAB terima silver kedai sebelah tak? Kan? Boleh terima je, insyaAllah. Datanglah jual. Nanti, okay, yes. Itu jawapan dia. Untuk beneficiary, nanti kita akan buka link untuk letak nama pewaris di website. Dengan pengetahuan waris itu sendiri. Yes, betul, insyaAllah. Kalau dirham tak dijual harga retail, tak ada uncang perak pun tak apa. Betul, betul. Okey, rasanya cukup sajalah malam ini. Terima kasih Tuan Damri Basri daripada Singapura sama-sama. Okey. Semoga tuan-tuan happy dengan KAB Gold. Teruskan berkempen untuk KAB Gold. Sekarang kita dah ada 12,000 lebih pelanggan. Kalau semua orang malam ni cari 10 orang, 100 orang pelanggan baru setiap orang, maka kita akan hit 20,000 pelanggan pada bulan 7 ni InsyaAllah. So cepat-cepat. Dan jangan lupa untuk terus menjadi wakil jualan. Promosi tinggal lagi 7 hari saja. 7 hari saja lagi. 15 gram, 35 gram dengan 120 gram. Okay. Tinggal 7 hari lagi. Rebut sebaik mungkin. Harga hari ni pun rendah. InsyaAllah nanti tuan-tuan tak akan menyesal. Sebab apa, bulan Julai nanti kita akan mula naikkan syarat untuk jadi wakil jualan. Dan mulai bulan Julai insyaAllah saya akan buka satu FB baru, page untuk wakil jualan sahaja. Tuan-tuan yang dah jadi wakil jualan boleh request untuk masuk page itu. Dan kita akan bagi training dari masa ke semasa dalam page
wakil jualan KAB Gold. Dan juga kita akan buka satu lagi channel Telegram untuk wakil jualan saja. Siapa yang wakil jualan boleh request untuk masuk dan kita akan verify kalau betul-betul. Dan sebelum terlupa, siapa yang dah beli uncang emas ataupun belian terus untuk jadi wakil jualan, kena maklumkan kepada kami. Okey? Kena maklum. Jangan anggap nanti automatic upgrade. Tak. Kena maklum. Kalau tuan-tuan beli, kena bagi tahu kepada admin, kepada saya. Kata, okay, saya dah beli dah 15 gram. So, saya tahu. Okay, saya akan upgrade jadi GA. Ustaz, saya dah beli dah 35 gram. Yes, nanti saya suruh staff upgrade jadi GM. Saya dah beli dah 120 gram. Okay, kita tengok. Okay, betul. Kita verify betul. So, kita upgrade jadi GGM. Senang saja. Jangan marah-marah. So, kena maklum siapa nak jadi wakil jualan, lepas beli, maklumkan kepada kami. Sebab kita belum lagi ada automatic punya upgrading. Okay. Alright. Itu saja daripada KAB Gold pada malam ini. Tepuk. InsyaAllah, kalau ada kesempatan, kita akan live lagi. Cuma saya nak bagi tahu malam ni awal-awal. Yang pertama, malam esok kita ada live tentang KAB Properties. Nak cerita tentang cikgu dan orang-orang yang dah senang dah sikit, dia nak beli setiap anak satu rumah dengan cara KAB Properties. Malam esok kita cerita. Yang kedua, siapa nak jadi ahli koperasi KAB, masih dibuka. Projek terbaru kita, insyaAllah, projek kebun durian di Maika, di Hulu Langat. Makan untung selama 30 tahun, insyaAllah. Siapa nak jadi ahli koperasi KAB Gold, tahun lepas kita bayar 10% dividen, subjek kepada kelulusan SKM. Dan tahun ni saya rasa lagi 2-3 bulan kita dah boleh bayar dah dividen. Kita akan isytihar tahun depan lah kan. 10% juga insyaAllah, paling kurang. Kalau ada lagi bisnes lebih, kita akan bagi bonus lebih kepada anggota. Nak jadi anggota KAB, koperasi KAB, yuran RM20 je, yuran pendaftaran. Lepas tu modal saham minimum RM10,000. Boleh bayar sekaligus, boleh bayar langsung. Boleh bagi lebih pada RM1,000 pun boleh. Okay. Yang kedua, yang ketiga, nanti saya akan umumkan projek pertubuhan KAB. Nanti kita nak beli ambulans okay. Okay. Pemerintah akan bayar dengan durian, boleh bayar dengan durian Musangking, insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata, tergurau senda. Semoga kita semua tetap setia dengan KAB Gold. Ingat, emas segalanya di KAB Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.